Ada soalan tanya. Semua assignment dah hantar, so saya dah letak assignment baru dalam portal. So dalam your picture, then you can download and try to answer the question. That one the last lab assignment lah. Yang tu lab assignment yang terakhir awak. Dan awak kena submit by next week, minggu hadapan. Untuk bab 3. Okay, so far ada soalan nak tanya. So kita ada lab lebih kurang sejam setengah lagi ni. So kita boleh discuss apa saja yang bertanya, especially preparation for your final assessment. Sebab ni merupakan minggu terakhir awak, maksudnya minggu depan tak ada dah kuliah. So study week dan kemudian kita akan exam lah, kita akan buat final assessment. So for your final assessment, dia punya format dia sama seperti soalan final exam. Okay, sama seperti final exam yang you boleh download daripada awak punya library. Okay, so you boleh ambil dekat situ soalan-soalan dan awak sepatutnya dah cuba buat soalan-soalan pasir. So awak boleh lihat soalan pasir dan cuba untuk jawab. So if you have any question, then you can discuss lah. You can ask me at any time. Okay, boleh tanya. So untuk hari ni ada soalan nak tanya berkenaan dengan any topik yang perlu di-discuss. Ada soalan? Boleh semua? Tak ada problem? Aduh, letih mengajar macam ni. Banyak tu. Ada soalan ataupun tak ada soalan? Sir. Okey. Ayah. Akira dulu. Apa dia tanya dulu? Pasal untuk soalan stat, kan ada soalan dia tanya evaluate kan. Contohnya dia bagi soalan post-it, lepas tu dia suruh evaluate dalam stat. Jadi macam mana nak buat dia punya stat tu dalam soalan suruh tunjuk stat ataupun tak perlu tunjuk stat? Tunjuk stat. Soalannya lebih okey, kalau awak tengok soalan contoh ni, soalan saya ambil soalan, kita tengok soalan Disember, soalan Jun lah. Okey, awak boleh lihat soalan Jun 2019 kan. So maksud awak soalan ni macam ni kan? Evaluate the following equation by using stat configuration and show all the steps involved in the solving the equation. Soalan macam ni. Macam ni kan. Okay. Sementara soalan macam ni you tak perlu tunjuk step, dia nak jawapan saja. Okay, soalan kat atas ni. Lazimnya soalan ni akan keluar satu. Dalam final assessment awak pun akan keluar satu soalan. Present ke? Oh, so saya tak share Sekejap, saya share screen. So awak boleh download soalan Jun 2019. Hopefully soalan final exam ada bersama awak lah. Okay. Okay, kalau awak lihat, this is your soalan. Ini soalan Jun. Kalau awak tengok ni soalan Jun 2019. Okay, lazimnya soalan akan ada satu soalan dalam final assessment awak pun akan ada satu soalan yang format macam ni. That's why saya kata dia ada two part, iaitu bahagian theoretical dan juga bahagian coding. So salah satu soalan dalam final assessment, lebih kurang soalan dia macam ni lah akan keluar. Okay, so salah satu soalannya lazimnya yang dibentuk soalan yang memang familiar daripada awal dahulu saya mengajar data structure sampai sekarang masih lagi bentuk soalan yang macam ni. So kalau awak lihat, ni salah satu bentuk soalan. Soalan ni kalau minta yang maksudnya you tak perlu draw apa. Dia nak jawapan je. You bagi jawapan, maka dapatlah jawapannya, markah yang diberikan kat situ lah. Sama juga for this one, dia nak jawapan sahaja. Okay.
Tetapi soalan ni duduk dalam bab stack. Sepatutnya kita selesai ni dengan menggunakan stack lah. Tapi disebabkan saya ni, kalau saya lihat soalan macam ni, saya lebih prefer dengan menggunakan kaedah binary tree lah. Dengan kaedah expression tree. Saya lebih prefer saya convert kepada expression tree, kemudian saya akan traverse dan saya akan dapat jawapan. Saya lebih prefer macam tu lah. So untuk buat kesalahan tu kurang lah. Tapi dengan syarat bahawa pokok tersebut dibina dengan betul. Kalau tidak, you kena go through your stack process lah. Kena tunjuk dia punya content kat dalamnya. Macam mana untuk buat conversion tersebut. Itu salah satu cara lah. Tetapi step tersebut tak ada markah lah. Okay, tak ada markah. Yang dia nak markah dah ada jawapan. Tetapi kalau soalan ni, kalau dia kata evaluate the following equation by using stack configuration and show all the step. Bila dia kata show all the step, bermaksud di sini dia nak awak tunjuk dia punya step. So bila dia kata dia tunjuk dia punya step kat sini, bermaksud dia suruh tunjuk dia punya step. So bila dia kata di sini show all the step, so kalau all the step ni maksudnya awak kena tunjuk lah. So macam mana kita nak tunjuk konten dalam dia. Okay, kita draw yang very simple. Sebenarnya dalam saya punya manual pun ada. Saya ada tunjuk dalam manual pun, dalam manual kalau awak perasan dalam manual saya tu, di setiap pengakhiran awak punya chapter tu, maka saya akan bagi soalan parsial dan saya tunjuk cara penyelesaian. So kalau awak tengok dalam soalan parsial tu, dalam soalan parsial dalam bab stack, saya tengok page berapa, bab Q stack 2. Kalau awak tengok soalan dalam manual saya pun, dalam page 113 tu, you boleh tengok macam mana dia selesai. Lebih kurang macam tu lah cara penyelesaian, memang macam tu lah, you have to draw something. Okay, so kalau awak tengok soalan dalam page 113 dalam buku manual, maka dia tunjuk cara penyelesaian, contoh macam mana dia cuba solve benda tersebut dengan draw. Nanti saya akan tunjuklah benda tersebut lah. So kita cuba discuss. Sementara satu juga soalan final exam, dia datang secara theoretical part lah daripada bab 3 itu sendiri ya. Bab 3 itu sendiri, macam question number ni kan, question number 7 ni. So lazimnya dalam awak punya final assessment pun akan keluar lah satu benda ni. So secara theoretical bermaksud you have to draw your tree. Awak mesti tahu bagaimana nak draw awak punya tree. Normally is expression tree lah. Dia akan keluar berkenaan dengan expression tree. Okay, ini dipanggil sebagai expression tree, ungkapan matematik. Okay, kemudian kita kena design kita punya tree lah. Dan kemudiannya you have to do your traversal lah. So for traversal we have 3 different type of traversal, in order, pre-order and post-order. Dan mana yang saya telah terangkan, in order ni samalah kalau stack dia diguna istilahnya adalah infix. Okay, kalau pre-order dia dipanggil sebagai prefix penjelajahannya, dan kalau post-order ini dipanggil sebagai postfix. Okay, ni kalau kita guna istilah stack lah. So dia punya traversal ni equivalent dengan this one. So tetapi that's why saya lebih prefer, kalau saya nak bina tree ni lebih mudah nak compare dengan stack. Kalau stack berdialog, kita nak tulis dia punya ni, kemudian kita nak dapatkan ungkapan infix and prefix. Dan kalau nak dapat ungkapan infix kepada postfix, mudah sikit lah. Tetapi kalau infix kepada prefix, ianya sukar sedikit. Dalam manual saya tak ada ungkapan tersebut. So dia kena do a reverse. Prosesnya sama seperti mana kita buat infix kepada postfix, tetapi dia do in the reverse process. Yang tu panjang cerita lah kalau nak cerita.
So kalau cara yang paling mudah, kita draw tree lah yang saya lebih prefer. Kalau nak cerita ni pun saya awak jadi confused. Tetapi kalau awak nak faham benda ni, you google je kat internet, you tengok YouTube. So you akan faham lah. Konsepnya masih sama, iaitu daripada infix nak tukar kepada postfix. Ini saya maksud infix nak tukar kepada prefix ni. Macam soalan ni. So convert the following expression into prefix. Maksudnya ni kita tahulah ini adalah ungkapan infix. Nak tukar kepada prefix. So kalau nak tukar prefix, dalam manual saya adalah kaedah yang saya tukar kaedah stack iaitu daripada infix nak tukar kepada postfix. So tu caranya. Tetapi kalau you infix nak tukar kepada prefix, stepnya masih lagi sama nak tukar infix kepada postfix. Tetapi you have to do in the reverse process dalam bentuk terbalik. So bila nak faham reverse process tu dia takes banyak maksudnya banyak kerja lah you nak kena buat. Bila you kata prefix bermaksud first you kena baca terbalik. Ni infix bermaksud nanti you kena baca terbalik balik sini dahulu. Okay, bila baca sini maka semua ungkapan you akan buatlah proses seperti mana proses prefix. Tetapi dia ada syarat dia lagi, banyak syarat dia lah. So dengan itu dia akan jadi agak complicated lah sikit. Kalau nak tukar daripada infix kepada prefix dengan menggunakan stack konsep, iaitu you draw konsep lah. Tetapi ianya boleh dibuat lah. So kalau nak faham, saya syaratkan kepada awak, pergilah kepada YouTube, cuba baca. Kalau boleh faham, okey lah. Tetapi saya kata satu kaedah lain, alternatif lain yang kita buat iaitu daripada infix kepada prefix, iaitu dengan draw tree. Yang ni lebih mudah. You draw tree, kemudiannya you traverse dengan menggunakan pre-order traversal. Sebab prefix dia sama dengan pre-order traversal. So bila nak traverse dengan menggunakan pre-order traversal, maka kenalah kita hafal dia punya step lah, iaitu not left right. So kena hafal ketiga-tiga, tapi lapan assessment boleh buka buku tak perlu hafal lah. So kalau in order kita kena hafal lah, dia traverse secara left not right. Post order left right not, dan juga pre-order not left right. So yang ni yang kena hafal ni. In order left not right, post order left right not, dan seterusnya awak punya pre-order not left right. So yang ni kena hafal sikit lah. So kita akan lihat Okay, so kita cuba discuss. Saya ambil soalan ni dahulu, kita discuss sebab kita sekarang berada di bab 3. Saya masuk 3 dahulu kemudian barulah saya masuk iaitu untuk jawab this one, untuk jawab D. Okay, so untuk ataupun nak jawab mana dulu? Nak jawab D dulu lah. D dululah, awak tanya D yang saya tanya D dahulu. So macam mana kita nak buat? Okay, first saya cuba jawab this one dahulu. Ni cara saya buat lah, cara paling mudah untuk saya buat. Convert the following expression into postfix notation. Yang ni kalau you nak buat, okay, bermaksud kalau you nak guna kaedah stack ni, maka you kena draw lah. Draw. Macam mana saya ajak dalam buku manual dan juga note awak tu, macam mana you belajar, iaitu okey, bila jumpa kurungan bermaksud kita akan simpan dalam stack. So panjang kerja, jadi panjang kerja. Saya kurang gemar sikit macam ni. Okay, kita buat stack. Kemudian dia jumpa A. Bila A dia display, kita akan buat macam tu lah. Kemudian dia jumpa darab, masuk dalam stack. Okay, kita tak boleh keluar lagi lepas tu dia jumpa B. Kita tak boleh keluar lagi sebab dia tak jumpa dia punya penutup dia. You kena proceed dengan step ni. Kemudian you jumpa plus akan masuk dalam sini. Okay, tak boleh keluar lagi. Kemudian dia jumpa C, display C. Kemudian dia jumpa tolak, kena simpan dalam stack dia. Kena? Kemudian dia jumpa E. Lepas D mana? Jumpa D C, lepas tu jumpa C, D. Lepas D dia jumpa tutup. Bila dia jumpa tutup, dia kena keluar whatever dalam stack. Iaitu dia kena keluar tolak, campur, darab. Okay. So kita dah ni. Selesai, kemudian dia jumpa campur. Bila campur, dia kena simpan dalam dia punya stack balik lah. So banyak kerja, campur balik. Kemudian dia jumpa E. E dia kena display. Kemudian dia jumpa darab, bahagi. Bila jumpa bahagi, dia kena keluarkan campur lah. So bahagi akan simpan dalam sini. Kemudian dia jumpa F. Kemudian dia jumpa bahagi. So secara apa nama, soalan December soalan
So kita akan dapat AB oh dia ada paras keutamaan lagi ni. Ni yang kita kena kalau nak buat stack ni. Okey. Campur dengan tolak tu dia ada kesilapan kat sini saya buat ke tak? Tu saya kata saya dah buat kelas mistake. Sebab A darab B campur C tolak D. So paras keutamaan tak sama. Okey, bila paras keutamaan tak sama, lain dah jadinya nah. Lain jadinya. So sepatutnya kena ada kurungan lagi satu kat sini. Tu yang kita selalu kadang-kadang buat mistake ni. Dia ada kurungan lagi satu kat sini. Jangan lupa. Walaupun dia tak letak, you kena letak. Kalau tidak, dia akan dapat jawapan yang salah. Baru pasang kat sini. Kemudian A darab B. Maksud ni paras keutamaan paling tinggi. Tolak dengan C dengan tolak ni paras keutamaan dia lain. Okey, dalam satu kurungan. So bermaksud yang ni ada satu lagi kurungan. So maksudnya, so saya buat kelas mistake dah kat sini. Okay, sepatutnya dia jumpa AB, lepas tu darab kat tengah, AB darab kat tengah, basically. Kemudian baru betul. Tu saya tertinggal step tu. So bila nak draw ni, be careful kalau you nak guna kaedah stack ni. Walaupun dia tak tunjuk, tapi paras keutamaan ni memainkan peranan yang penting bila kita buat ungkapan matematik. That's why be careful. Saya cakap terus terang kat sini, awak kena berhati-hati. Kesalahan yang saya buat tadi, yang saya tak perasan, iaitu paras keutamaan kat sini. Walaupun bracket kat sini ada satu, tetapi kat dalam ni sepatutnya ada satu. Sebab ni paras keutamaan lain. Operator yang sama, tapi paras keutamaannya different. So that's why bila buat macam ni, you kena be careful sikit lah. Bila expressionnya panjang. Kalau ungkapannya A campur, you kena make sure bahawa ungkapannya iaitu A campur B macam ni lah. Maksudnya dia ada operator kat tengah, dua ungkapan macam ni. So kalau macam ni maksudnya ungkapan A dan ungkapan B ya. So kita akan, supaya kita tak buat mistake. So maksudnya A, lepas tu yang ni ungkapan B. Tapi sebab paras keutamaan A dan B ni maksudnya tolak, so kita tak perlulah apa. So that's why nak bina ni bagi saya ni, kadang-kadang kita boleh buat careless mistake. Okay? Tetapi untuk mengelakkan kesalahan tersebut, saya lebih prefer kalau soalan yang sebegini, ianya lebih mudah jikalau you bina tree. Okay, you bina tree. Ianya lebih mudah lah. So bila kita nak bina tree, kita tahu dia ada ungkapan A. Misalnya kalau kita ada A campurkan dengan B, maka kita tahulah ungkapan tree-nya akan buat macam ni lah. A campurkan dengan B. So kita akan dapat macam tu lah. Okay, saat saya ambil soalan ni, kita copy dulu soalan ni. Sebenarnya saya cuba solve soalan tu dengan menggunakan konsep tree. Ini lebih mudah So kalau you nak draw, you kena be careful Paras keutamaan ni sangat penting. You kena letak awak punya bracket. Kalau tak letak nanti jadi kesalahan tu. So tetapi kalau kita bina tree, ianya lebih mudah lah. Kesalahan tersebut maksudnya kita boleh elakkan. Okay, saya ambil soalan ni. Okay, saya ambil soalan ni, kita cuba discuss soalan ni, macam mana saya cuba solve soalan ni. So bila saya nak solve soalan ni, okay,
Okay, kita lihat soalan ni, iaitu A campur B darab C campur tolak A. So bila kita nak buat ni, maka yang the first thing yang perlu awak kena make sure bahawa dia punya paras keutamaannya mestilah tepat lah. Iaitu kita tahu bila kita nak bina tree, dia mesti ada ungkapan, maksudnya operan A, operan B dan ada operator kat tengah. Itu caranya kita nak bina kita punya tree lah. Contohnya macam saya tunjuk tadi, kalau you ada A, lepas tu katakan operannya B kat sini. So kita akan membentuk tree kita tahu dia akan duduk kat sini. Iaitu awak punya operator dia jadi sebagai node. Sementara awak punya operand akan duduk di sebelah kiri iaitu sub. Dipanggil sebagai subtree. Okay. Iaitu duduk bahagian kiri dan juga bahagian kanan. So maksudnya daripada ungkapan A campur B ni maksudnya bila kita nak bina tree dia mesti ada operator kat tengahnya lah. Kemudian dia ada operan 1 dan juga operan 2. So operan 1 akan jadi sebagai subtree, awak punya left subtree, and awak punya B ni akan jadi right subtree. Ini bentuk pohon yang kita akan bina lah. So bila kita ada ungkapan matematik yang very complex, something like this kan, so maka kita kena jadikan ungkapan A dan B juga. So bila kita tengok panjang macam ni, matematik kita tahulah, maka yang patut kita selesaikan dahulu adalah kurungan ni lah. Kurungan ni mempunyai paras keutamaan yang paling tinggi. So bila dia mempunyai paras keutamaan yang paling tinggi, kan? So maksudnya yang ni mempunyai paras keutamaan yang paling tinggi. So, kalau kita tengok yang ni mempunyai paras keutamaan yang paling tinggi lah. So bermaksud kita kena solve yang ni lah. Okay, first. Kemudian kita akan lihat E bahagi dengan F. Yang ni adalah second. Okay, bermaksud ni 1, ini 2. Okay, ini kita akan buatlah. Okay, bermaksud, maksudnya ungkapan ni E bahagi dengan F dan juga ungkapan A darab B campur C darab B ni adalah dua ungkapan yang tidak boleh dipisahkan. Maksud dia akan diselesaikan secara pair lah. So kita tahulah bahawa ni akan jadi ungkapan A, yang ni akan jadi ungkapan B. So operator kat tengah. Ni cara saya nak bina pokok. So dengan itu, maka the first ungkapan yang saya dapat, maka saya tahulah kelas duduk kat tengah. Okay. Kemudian saya ada ungkapan A, tapi ungkapan A ni belum lagi simple. Simple form bermaksud sini dia mesti dapat ungkapan A, lepas tu plus, contohnya lah. Dia mesti ada ungkapan operan 1, OP2, dan ada satu operator kat tengah. Ini dipanggil sebagai simpler lah. Ungkapan yang paling termudah. Dalam kes ni maksudnya ungkapannya belum lagi mudah lah. So dengan itu saya tak boleh jadi. Maksudnya ni pun B. So nak jadi B. Tetapi kalau perhatikan kat sini B ni, bila kita nak ada ungkapan B, kita tahu ungkapan B ni adalah datang daripada E bahagikan dengan F. Betul tak? So sementara ungkapan A ni pula, kita tahu ianya datang daripada A multiplikan dengan B, campurkan dengan C, tolakkan dengan D. Ini adalah ungkapan A. So ini yang kita nak buat lah. So dengan itu, kalau yang paling mudah ni lah kita tengok B ni, E bahagi dengan F. Maksudnya ni adalah simple form lah kan. So bila simple form, B ni balik sini tak nak. So saya boleh bina ni B. So yang ni saya akan dapat E. Yang ni saya akan dapat F. Okay. So dan dah ungkapan B. Sekarang kita perhatikan pula ungkapan A kita. So bila kita tengok ungkapan A, yang ni maksudnya belum lagi dalam bentuk yang paling termudah. Betul tak? Bila paling termudah, kita tahulah. Maka kita tahu ungkapan apa yang tidak boleh dipisahkan. Kita kena jadi AB. AB. So AB maksudnya A darabkan dengan B, dapat jawapannya. Betul tak? Patutnya bila matematik nak selesai, maksudnya kita kena selesai yang ni first. So dapat jawapan, jawapannya akan sebab campur dengan tolak paras keutamaannya sama. So bila paras keutamaan sama, dia kena selesai yang mana datang first. Bermaksud dia kena plus C. So bermaksud jawapannya nanti akan dicampurkan dengan C. Bila dapat maksudnya yang ni dapat jawapan dia akan pair dengan kawan ni. Betul tak? So bila pair dengan kawan ni lepas tu baru tolak D. Dengan itu kita tahu bahawa ungkapan ni tidak boleh dipisahkan. Maksudnya ini akan jadi ungkapan A. Lepas tu tolak yang ni akan jadi ungkapan B. So A sekarang kita akan dapat A darabkan dengan B pluskan dengan C. Okay. So kita kena dapat dah ungkapan.
Kita dapat ungkapan minus kat sini. But A tolak, A tolak dengan D. Sementara yang ni adalah D. Dapat. Seterusnya sini ungkapan A. Ungkapan A belum lagi dalam bentuk yang simple. So bila dia belum dalam bentuk simple, maka yang ni saya pecahkan lagi. Yang ni akan jadi ungkapan A. Yang ni akan jadi ungkapan B. Betul tak? Yang ni akan jadi A. Yang ni akan jadi B. Bermaksud dekat sini, saya akan dapat plus lah. So seterusnya saya dapat ungkapan A. Ungkapan A saya, ni kan A darab B boleh bina terusan. So saya bina darab kat sini. Sini akan dapat A dan sini akan dapat B kan. Okay. Ungkapan B saya adalah B. Okay. Dan seterusnya yang ni tadi saya dapat ni apa nama campur kan. Mesti. So saya dah berjaya bina dia punya tree. Okay. Ini adalah tree yang saya dah bina lah daripada ungkapan ni. Cuma di sini yang you kena make sure bahawa you nak dapat ungkapan A, you nak dapat ungkapan B, you kena make sure bahawa ianya adalah tepat. Okay, kalau tidak, dia akan pohon yang awak bina ni something wrong lah. Okay, bila kita dah bina pokok ni, betul tak? So bila kita bina pokok ni, dan kalau kita menjelajah secara in order traversal, okay, in order traversal, kita akan dapat ungkapan infix. Sepatutnya kalau kita menjelajah infix secara in order traversal, iaitu ungkapan infix. Ungkapan infix kita tahulah ni lah ungkapan infix ni. Ini adalah ungkapan infix lah ni. Mathematical expression ini dipanggil sebagai ungkapan infix. So kalau kita menjelajah secara in order traversal, bermaksud kita akan dapat ungkapan infix. Sepatutnya kalau saya menjelajah secara in order traversal, sepatutnya saya akan dapat jawapan ni balik. So kita cuba nak verify sama ada ianya betul ataupun salah. So saya cuba travel dengan menggunakan in order traversal. So bila in order traversal bermaksud kita kena berjalan secara left not right. So bila dia pergi left not right, saya pergi left, saya pergi left, saya pergi left, saya pergi left. Left not right. So habis. So bila habis dia proses left not. Not dia kena print. Maksud saya akan print lah. A. Kemudian left not right. Left not right. So seterusnya saya akan print campur. Kemudian saya akan print B. Kemudian saya pergi plus. Kemudian saya akan pergi C. Kemudian saya akan pergi tolak. Kemudian saya akan pergi D lah, left not right. Okay, sekarang dia ada berada di left, kemudian dia pergi not plus. Kemudian dia pergi right. Bila right dia belum empty, so dia kena pergi left. Left dia akan pergi E. Kemudian dia pergi not. Kemudian dia pergi F. So kalau you tengok, bila saya menjelas secara in order traversal, ini yang saya dapat lah. Dan saya dapat ianya sama balik dengan jawapan ni. So bermaksud pokok yang kita bina ni confirm betul. Okay. So sekarang kita boleh jawablah untuk dapat postfix. So sebab kita dah verify bahawa pokok kita ni yang dibina adalah tepat. So dah betul. So bila ianya dah betul, bermaksud kita sekarang jawab kena soalan. Soalan pertama dia suruh bina apa? Infix. Postfix. Kalau postfix bermaksud kita kena menjelajah secara post order traversal. Post order traversal kita kena menjelajah left, right, not. Okay, left, right, not. So kita kena menjelajah left, right, not. So left, 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 right, not. So left, right, not. So dia akan buat sini jawapannya akan dapat A. A. Kemudian diikuti dengan B. Kemudian diikuti dengan darab. Left, right, not. Okay, left, right, not. Kemudian C. Kemudian plus. Okay, left, right, not. D. Left, right, not. E. Left, right. So belum empty, left, right. So dia akan dapat E, F. Kemudian bahagi. Kemudian diikuti dengan left, right, not. Kemudian ni dia ingatlah left, right, not. Kemudian plus. Ujung sekali dia akan dapat plus. Ini adalah jawapan yang sepatutnya kita dapat lah. Iaitu kita akan dapat jawapan yang kita patut perolehi adalah A, B, darabkan dengan C, kemudian campurkan dengan D, kemudian tolak E, F, kemudian diikuti bahagi dan juga campur. Ini adalah jawapannya. So dalam final exam cuma tulis jawapan ni saja untuk dapat markah. So tak perlu dia punya pokok ni tak perlu bina lah.
Dia just untuk ni, dia nak jawapan dia aja. Kecuali kalau dia suruh tunjuk dia punya stack. So kalau soalan disuruh tunjuk dia punya step dia tapi tak pernah keluar lah, selama ni memang tak pernah keluar. Kalau suruh tunjuk jangan pergi draw ni, kalau draw ni tak dapat markah lah. You kena draw concept step. Okay, tetapi bila you draw concept step, you dapat jawapan dia tak? Bila dapat jawapan, maka you nak verify, you boleh bina pokok. Sebab bina pokok paling mudah sekali lah. Kemudian bila nak menjelajah, ianya sangat cepat lah. Bila kita nak menjelajah dengan menggunakan in order, post order, pre order, maka hafal saja stepnya. Okay, kalau post order, left right not. Maka inilah bila, selepas menjelajah, ini jawapan yang kita perolehi. Okay, so sepatutnya itulah jawapannya. Okay, so untuk soalan yang kedua. Okay, untuk soalan yang kedua ni kita ada age, campur ni kan. So awak cuba buat pula ini. Okay, cuba buat. Dapat apa jawapannya? Okay, untuk soalan yang kedua, cuba buat. Kalau boleh buat tu maksudnya, dapat jawapan dia maksudnya you faham lah. Kalau tak boleh buat tu maksudnya tak faham lagi. Okay, cuba buat. Awak ada paper kan? Awak ada depan awak. So, awak cuba jawab soalan ni. Ini soalannya. Saya tulis kat sini. Awak cuba buat nanti. Okay, soalannya. Kita ada ni. Fish. Campur. C bahagi K. Darabkan dengan L. Darabkan dengan M. Darabkan dengan N. Cuba bina pokok. Macam mana saya ajar cari ungkapan A, cari ungkapan B. So macam mana kita nak cari ungkapan A, ungkapan B. So kita tahulah bahawa yang ni kena selesai secara pair. Okay, yang ni kena selesai secara pair, kita tahu. Okay. Bila dapat jawapan ni, sebab parasul tamaan kan, ni parasul yang paling dalam, maksudnya ungkapan matematik kita kena selesai yang ni first. Okay, dapat jawapan dia ni, kemudian kita kena darabkan dengan N. Okay, dapat jawapan ni, kita kena darabkan dengan M. Okay. Kemudian dapat jawapan ni, kita kena darab pula dengan N sini, ni 3. Okay. So, kan? Ni tolak lah. So kita selesaikan ini. So maksudnya kita dapat jawapan ni akan didarabkan dengan M. Okey, dapat jawapan kena darabkan dengan N. Okey, dapat jawapan ni semua, barulah kita boleh campurkan dengan H. So dengan itu bahawa kita tahu bahawa ini akan menjadi ungkapan A dan ini semua akan menjadi ungkapan B. Itu cara saya buat. So kita tahu bahawa ni A, ungkapan A, ini ungkapan B. Dan plus dekat tengah lah. So kita akan dapat A campur. Tapi ungkapan B ni belum lagi simplify. So bila belum simplify, maka kita kena pecahkan pula. Bila kita pecahkan pula, bahawa kita tahulah bahawa yang ni, kan, kita tahu bahawa ni saya tak perlu ni lah. So yang ni bermaksud dia kena selesai yang ni first kan. Kemudian yang ni second. Yang ni third, right? So bila third bermaksud kita tahulah bahawa yang ni akan jadi ungkapan A. Yang ni akan jadi ungkapan B. So kita tahu yang ni pula nanti akan jadi ungkapan A. Dan yang ni pula akan jadi ungkapan B. So, kemudian simplify lagi. Yang ni kena simplify lagi. So kita tahulah bahawa yang ni akan jadi ungkapan A. Yang ni akan jadi ungkapan B. So you boleh bina. So cari yang ungkapan A, ungkapan B. Ungkapan A, ungkapan B. Kemudian you boleh bina lah pokok tersebut. Sir nak tanya. Ya. Yang minus tu dia... Ni bukan minus ni. Oh, tak bukan. ada. Tak ada. Saya titik. Itu je soalan dia. Ini soalan Jun 2019. So kalau kita menjelajah, okay, kalau kita bina tree, boleh tak bina tree dia? Boleh. Boleh nak? So cuba verify tree yang awak bina tu sama tak macam
yang saya bina lah. Sepatutnya tree yang kita dapat first sini. Kat sini kita akan dapat plus lah kan. Kemudian kita dapat ish. Okay. Untuk dekat sini kita dapat is a, ni ungkapan A ni multiply. Okay. Kemudian sini saya akan dapat n lah. Okay. Ni ungkapan A, ungkapan B, maka saya dapat darab kat sini. Sini saya dapat M lah. Okay, seterusnya dekat sini saya belum lagi simplify iaitu J bahagi K darabkan dengan L. So paras keutamaan sama semua kan, dengan itu J bahagi K tidak boleh dipisahkan. Dia kena buat yang tu dahulu, dapat jawapan baru darab dengan L. So dengan itu kita tahu bahawa yang ni, kemudian kita akan dapat bahagi sini. Sini J, sini K. Dan darab sini adalah L. Betul tak? Awak dapat tak pokok ni? Boleh ke tak boleh? Dapat, sir. Bagus. Kalau dapat benda ni baguslah. Maksudnya awak faham lah. Okay. Dan kemudian kita boleh verify lah. Sebelum kita nak traverse, kita boleh verify. Betul lah jawapannya. So betul dah pokok tree yang kita bina. Nak verify, kita menjelajah lah secara in order. So yang menjelajah secara in order iaitu left not right. So left not right. Left not right. So kita akan dapat ish. Kemudian not plus. Kemudian right. Right tak boleh lagi sebab ada not lagi. A, J. Dia pergi J. J, left not right bahagi K. Kemudian darabkan dengan L. Kemudian darabkan balik dengan M. Kemudian darabkan balik dengan N. Kemudian plus. Saya pakai silap plus dah ada lah. Left not right kan silap. Tak ada lah. Darab lah. M darabkan dengan N. So, betul tak? H campurkan dengan J, bahagi dengan K, darabkan dengan L. Kemudian darabkan dengan M, darabkan dengan N. So, betul. So, pokok yang kita bina ni, verify lah bahawa ianya betul. Okay. So, maksudnya kita bina pokok kita ni betul lah sebab kita menjelajah secara in order traversal. In order traversal ni maksudnya equivalent dengan infig. Infig ni adalah ni lah ungkapan ni. So bila kita menjelajah secara in order, maka kita dapat balik jawapan dia yang so kita boleh verify. So sekarang kita menjelajah lah secara post. Dia nak post apa? Post fig. Post order lah. Penjelajahan kita secara post order. Kalau nak belajar secara post order maksudnya left right not. Left right not. So left dia akan cetak sini ish. Right, dia pergi balik sini. So, tetapi bila right sini is not empty lagi, maka dia kena pergi left. Left is not empty, dia kena pergi left. Left not empty, dia kena pergi left. Left not empty, dia pergi left. Lepas left, dia pergi empty. Allah. Okay, dia pergi empty. Saya terdelete je tadi. Tak ada lah. Okay, kita buat H. Okay, dia punya traversalnya adalah secara post order iaitu left right not. So dia pergi left. Kemudian dia pergi J. Okay. Ini dia punya left. Kemudian dia kena pergi right. Dia pergi right kat sini, dia akan pergi kat sini is a K lah. Okay, kemudian left, right, kemudian diikuti dengan not lah. Okay, bila not kat sini, dia akan print. Okay, kemudian left, right. Dia akan pergi, kemudian darab, kemudian dia akan pergi M, kemudian dia akan pergi darab. Kemudian dia akan pergi N. Kemudian dia akan pergi darab left right not. Kemudian dia akan pergi plus. Ini jawapan dia. Betul tak jawapan yang tu? H, J, K.
lepas tu bahagi L. Kemudian darab M. Kemudian darab N. Kemudian darab campur. Maka itulah jawapannya apabila kita menjelajah secara post order. So tulis jawapan ni, maka inilah jawapannya dalam final exam lah. So jawapan ni yang ni. So tulis ni je jawapan. Okay, kita dah terbahas. So ni betul. Boleh? Dapat tak jawapan dia ni? Dapat sir. Dapat. So, Dapat sir. okay, kalau dapat tu baguslah. Maksudnya awak faham lah macam mana. Sebab yang ni keluar dalam exam lah. Dalam awak punya final assessment, satu soalan akan keluar macam ni. Confirm akan keluar macam ni. Soalan tak sama lah. Tapi bentuknya macam ni lah. Okay, that's it. Okay, tu. Sama lah juga kalau you nak jawab yang ni. Kan, yang ni. Convert the following expression into the prefix notation. So, bila kita nak buat prefix notation, maka binalah tree dia dahulu. Bina dia punya expression tree. So, kita tahulah. Okay, kalau yang ni kita tahulah mana satu ungkapan A, mana satu ungkapan B. Awak pun tahu kan. Macam tu je kita nak bina. So, for those siapa yang tak faham, cubalah praktis bagi faham. Benda macam ni. Okay, ungkapan A, ungkapan B. Bina ni ungkapan A, ungkapan B. So kalau kita tengok ni, maka jelaslah yang ni akan jadi ungkapan A kan. Yang ni akan jadi ungkapan B. Right? A dan yang ni ungkapan B. Betul kan? So saya boleh bina pokok dengan pantas sekali lah. Ni perlu kepada exercise sikit lah. So yang ni ungkapan A. Saya tengok kat sini saya boleh tahu dah ini A kan. A bermaksud ini belum simplify. So dengan itu D tolak E bahagi F. So kita tahu bahawa yang ni tak boleh dipisahkan lah. Ini tak boleh pisahkan. Maksudnya A, ni B. So, saya akan ada tolak kat tengah lah. So, saya dapat sini A. B. Kemudian saya dapat sini E. Okay. Kemudian saya akan bagi sini E. Dan seterusnya saya akan bina F. Ni awak perlu praktis lah. Kalau you praktis, maka you boleh bina pokok ni bina dengan pantas sekali. So, yang ni belum simplify, maka yang ni G bahagi H tolak J, kita kena selesai G bahagi H, dapat jawapan tolak H, maka G bahagi H ni ungkapan A ya. So, maksudnya tolak ada dekat sini. So, yang ni ungkapan, yang ni kita boleh tulis-tulis sebab J. So, yang ni A. So, A maksudnya sini akan ada bahagi, sini akan dapat G. G. Dan sini akan dapat H. So ini adalah pokok yang awak bina lah. So bila pokok kita bina macam ni, okay. So sekarang kita traverse lah dengan menggunakan prefix. Prefix mengatakan iaitu pre-order traversal. Prefix equivalent dengan pre-order traversal. So pre-order traversal, so jawapannya not left right. Ini paling mudah lah. Not left right. Cara kita traverse tu, kalau kita traverse ni itulah jawapannya. So, not left right, not left right, not left right, not. So, kita akan dapat ni lah. Campur, tolak, D, bahagi, E, F, kan. Kemudian saya pergi tolak. Kemudian saya jumpa bahagi, kan. Kemudian saya akan pergi G. Kemudian saya akan pergi H, G apa ni, H kan. H, kemudian diikuti dengan J. Ini jawapannya. Okay. So jawapan yang kita perolehi sepatutnya darab, tolak, D, bahagi, E, F, kemudian tolak, bahagi, kemudian diikuti dengan G, H. Dan juga the last one is J. So ini adalah jawapannya. Nampak tak? Cepat kan kalau kita buat macam ni. So saya syorkan kepada pelajar, so guna kaedah macam ni. Memang pantas jawapannya. Okay, dan awak boleh verify lah sama ada ianya betul dengan menggunakan input. Betul dah pokok ni saya bina. Okay, so kalau awak dah expert, dengan awak tengok macam ni, awak boleh bina lah pokok ni dengan pantas. Saya rasa ni kok ada dalam matematik kot. For those siapa ini dia cepat lah macam mana saya boleh bina. So cara nak bina, just cari ungkapan A, cari ungkapan B. Dengan ungkapan A dan ungkapan B tersebut mestilah suit dengan bagaimana komputer selesai masalah tersebut, iaitu berdasarkan kepada paras keutamaan, iaitu dia punya level of precedence. So you must make sure the precedent is you follow the precedent punya rules lah. Paras keutamaan dia punya rules tersebut. So saya harap paras keutamaan tu
adalah awak mahir lah benda tersebut. Kalau tak mahir tu, susah nak cakap So yang ni maksudnya kalau awak tengok yang ni kan, ni paras keutamaan sama ni, tolak, campur, bahagi, darab. Paras yang ni, paras keutamaan sama. So bermaksud dia kena selesai yang ni dahulu sebab ada kurungan. Okay, dia kena selesai Y darabkan dengan Z dahulu kan. Okay, kemudiannya dia akan dapat jawapan yang ni. Jawapan yang ni pula dia akan buat X bahagikan dengan jawapan dia lah kan. So bermaksud, yang ni tidak boleh dipisahkan. Kita tahulah yang ni tidak boleh dipisahkan. So seterusnya paras keutamaan tolak-tolak ni semua sama. Bermaksud bila sama dia kena buat U tolak V dapat jawapan. Jawapannya kena tolak W. Okay, dapat jawapan. Barulah dia boleh campur semua. So bermaksud ini paras keutamaan yang sama, right? Bila paras sama ni bermaksud inilah kita tak boleh pisahkan. Tiga ungkapan ni tidak boleh dipisahkan. So kita dah dapat dah ni ungkapan A, ini ungkapan B. So kita tahu bahawa plus akan duduk kat tengah. So nanti saya draw plus akan duduk kat tengah. Sini ungkapan A, sini ungkapan B. Tetapi ungkapan A, ungkapan B belum lagi simplify. So ungkapan A belum simplify, kita tahu bahawa U tolak B dapat jawapan. Jawapannya kena tolakkan dengan W. Maksudnya U tolak B tidak boleh dipisahkan. Sebab dia kena selesai first. Okey, dapat jawapan baru boleh tolak. So dengan itu kita tahu tolak ni akan duduk kat sini lah. So saya boleh bina. Yang ni saya tahu dah. W, so yang ni maksudnya U tolak W ni. Nanti saya buat lah. U, yang ni B. Selesai dah bahagian sini. So cepatnya saya bina pokok ni. Kemudian tengok pula bahagian sini. Bila bahagian sini, okey, ni ungkapan yang tidak boleh pisahkan. Maksudnya kita tahu ni bahagi. Okey, seterusnya saya tahu sini X. Kemudian sini saya tahu bahagi. Kemudian sini saya buat Y. Sini saya buat Z. So, awak boleh tengok dalam masa berapa second je, tak sampai seminit sebenarnya kita boleh selesai. Bina pokok dan kemudian traverse. Dapat jawapan. So dalam final exam sepatutnya you jawab macam ni lah. Cepat dan pantas. Okey, selesai untuk bahagian tersebut. Kemudian you traverse je lah. Okey, kita cuba tengok yang ni. Okey, kalau awak ada tanya yang ni. So untuk yang ni, macam mana kita nak jawab this one? Okey, nak jawab this one mudah sahaja. Kita kena draw. Okey. Kita nak menilai ungkapan ni, okey, bila kita nak menilai ungkapan ni, kita kena make sure bahawa bila kita nak nilai ungkapan dengan menggunakan stack, maka kita tahulah ini infix. Mana boleh kita direct kira macam ni tak? Apa yang perlu kita lakukan, iaitu kita kena convert dahulu ungkapan ni kepada ungkapan apa? Ungkapan apa kita kena convert? Postfix. Ya, kita kena convert kepada postfix. Tetapi yang tu taklah sebab dia suruh menilai ungkapan ni. Bermaksud cara nak convert tersebut sebenarnya tak perlu ditunjukkan dengan menggunakan stack lah. Yang ni sebab dia kata evaluate the operation using stack configuration and show all the steps involved in the solving equation. Bermaksud di sini kita tahu bahawa ni infix. Bila kita nak nilai ungkapan ni, kita kena make sure bahawa dia berada dalam ungkapan postfix. So, so kita kena tahu bahawa kita kena make sure bahawa yang ni berada dalam ungkapan postfix. So kalau kita nak buat ungkapan postfix, maka awak boleh buatlah awak punya stack tersebut, tetapi bukan yang tu yang diberi markah lah. Yang diberi markah iaitu cara nak nilai. Maksudnya di situ you kena make sure bahawa you dapatkan ungkapan infix terlebih ungkapan postfix terlebih dahulu. So cara nak dapat ungkapan postfix, awak kalau nak guna kaedah stack, gunalah kaedah stack, dapatlah jawapannya. Tapi saya nak cepat. Bila nak cepat saya tak suka Okey, tetapi awak kena bagi tahu dalam ungkapan sebab ada markah diberi. Maksud sini kita kena dapatkan dahulu ungkapan, awak tahu mahu kena dapat ungkapan postfix dahulu. So bermaksud awak tahu. So bila dapat ungkapan postfix kita cuba cari. Tetapi yang ni bila awak kena tulis dalam exam, kena tulis apa dia jawapannya, yang ni dia bagi markah. Tetapi tak perlu tunjuk bagaimana untuk dapat jawapan tersebut. Okey, yang kita perlu tunjuk adalah hasil daripada ungkapan postfix dan kita nak nilai sebab soalan ni suruh nilai yang ni. So caranya kita dapat dahulu ungkapan postfix. Cara paling pantas untuk dapat ungkapan postfix iaitu dengan membina pokok Okey, saya lebih prefer macam tu lah. Kalau tidak, pergilah stack awak tu. Tapi stack awak kena be careful especially kat sini. So kalau kat sini 2 campur 3 darab bagi ni, ya ni paras keutamaan ni, awak kena buang lagi satu kurungan. Tidak you buat mistake So sebab saya nak elakkan benda tersebut, saya lebih prefer dengan menggunakan kaedah ni.
Okay, kaedah apa nama? Tree. So kita tahulah yang ni duduk kat tengah kan. Okay, kemudian yang ni ungkapan A. Yang ni ungkapan B. Okay, ungkapan B kita adalah 4 bahagikan dengan 2 ni. So saya ada bahagi kat sini. Kemudian saya ada 4 kat sini. Yang ni saya akan dapat 2. Okay, selesai. Kemudian yang ni saya ada yang bahagi ni, saya ada ungkapan A, ungkapan B kan. Yang ni tidak boleh pisahkan. So saya ada campur kat sini. Okay, saya bina kat sini iaitu saya ada nombor 9 kat sini. So seterusnya saya campurkan dengan 2, campur 3 bahagikan dengan 2. So bila kita bagi 2, 3 darabkan 2 tak boleh pisahkan. So saya tahulah bahawa saya ada plus kat sini. Okay. Kemudiannya saya ada darab kat sini. 3, 2. Kemudian yang ni saya akan dapat nilai 2. So saya bina dah dia punya tree. Okay. Darab ni guna ni saya tersilap pula. Okay. Okay. So selesailah saya punya bina tree. Okay. So ungkapan postfix bila saya nak dapat ungkapan postfix yang sepatutnya saya dapat iaitu left right not lah. Left right not. So bila left right not, so left right not. So left saya dapat sini is a 9. Okay, kemudian dia akan saya dapat 9 left. Left, kemudian dia pergi kepada right. Okay, left 2, right, left 3, 2. Kemudian okay. Ni right kan, lepas tu dia pergi kepada not plus. Okay, kemudian dia pergi kepada left plus. Okay, kemudian dia pergi kepada left, right, right. Kemudian is not empty, dia pergi kepada left. Kemudian dia akan dapat 4, kemudian dia akan dapat 2, kemudian dia akan dapat bahagi dan last sekali dia akan dapat bahagi. So ungkapan apa nama ungkapan postfix yang sepatutnya kita dapat adalah 9, 2, 3, 2. Kemudian diikuti dengan darab, kemudian diikuti dengan campur. Kan? Campur. Kan? Kemudian diikuti dengan siapa kat sini ada campur satu lagi ni. Saya tersilap. 2 campurkan dengan ni. Tak ni, saya rasa macam saya buat mistake ni. Tolak. Ni bahagi campur kau ni. Apa tu? Saya ada buat silap ke? 9. Left. Dia left apa? Postfix ni. Postfix also the left right not left right betul. 2 9 2 3 2 darab campur. Kemudian campur ke satu kan. 4 2 bahagi. Betul. Ataupun saya bina pokok salah. Oh, kan pokok saya bina. Betul ni. Ni kepada A. Ni kepada A. Kan saya bina pokok salah. Kira saya bina pokok salah kan? Sir. Kan. Betul. Betul pun jawapan dia tak tepat. Saya bina pokok lain. Saya bina pokok salah tadi kan. Dan ni sepatutnya tidak boleh dipisahkan. Kan?
So plus 9. Right? Kemudian ini ungkapan A kan? Ungkapan B. Ungkapan B kita akan dapat 2 campur ni. Kemudian bahagikan dengan ni. So dekat sini. Kan? Alah sikit. Ungkapan ni ungkapan A. Ini ungkapan B, right? So ungkapan A, ungkapan B. Ungkapan B boleh selesaikan. 4. Ungkapan A sekarang di sini. Okay, 2 campur 3 darab ni. So kita kena buat plus kat sini. Kan? Kemudian diikuti dengan 2. Campurkan dengan darabkan. Kemudian kita akan buat 3. Bagikan dengan 2. Okay kan? Betul tak pokok ni? Betul sir. Betul lah. Okay. So betul. Ni pokok yang kita dapat lah. So bila kita dapat ni, kita boleh verify betul ke tak betul pokok yang kita bina kan. Sebab tadi saya tak verify. So kalau kita verify, so sepatutnya kalau kita mengajar secara in order lah. In order left right not. So kalau kita menjaga, left not right. So left not right. So sepatutnya sini kita akan dapatlah 9 left not right. So 9 campur. Kemudian diikuti dengan left 2 campur. Kemudian 3 darabkan dengan 2. Betul dah? Kemudian bahagikan dengan ni semua. Kemudian 4 bahagikan dengan 2. So dapat jawapan ni. So betul ni. So pokok ni kita boleh verify bahawa ianya dah betul. So bila dah betul, kemudian kita menjelajahlah secara post order. Okay, secara post order iaitu kita kena, sebab kita kena make sure bahawa ungkapan postfix. So post order lah. Left, right, not. Ini yang kita perlu buat lah. Left, right, not. So bila left, right, not, maka inilah jawapan yang patut kita buat lah. 9, left, right, not. Okay. Left, right. Left, left. So dia akan dapat 2. Kan? Kemudian right. Belum selesai 3. 2. Kemudian diikuti dengan darab kan? Kemudian diikuti dengan plus. Okay. Kemudian dia pergi kepada sini. Pergi pada sini is not empty. So dia akan buat sini 4, 2. Kemudian bahagi. Kan? Selesai bahagian sini. So left, right. Okay. Dia akan selesai bahagian sini. Kemudian dia akan buat bahagi. Kemudian the last one is a plus. Sepatutnya dapat jawapan ni. Okay. Betul tak? Sepatutnya kita dapat 9, 2, 3, 2. Kemudian darab, campur. Kemudian diikuti dengan 4, 2, bahagi, plus. Ni jawapannya. Sepatutnya kita dapat lah. So kita dah dapat jawapan ni. So jawapan ni dalam final exam, awak kena tulis ni. So kita dapat dah ungkapan prefix kita. Ungkapan postfix. So yang ni kena tulis dalam exam. Postfix awak tulis kat sini. 9, 2, 3, 2, darab. Kemudian diikuti dengan campur. 4, 2, bahagi, plus. So yang ni dia akan dapat markah. Daripada 4 ni adalah portion markah yang diberi kat sini. So the way macam mana you nak dapat, maksudnya kalau kita nak guna stack, you kena tak perlu tunjuklah benda tersebut macam mana you dapat ungkapan. Tetapi yang ini maksudnya macam mana untuk menilai ungkapan postfix, jawapannya yes, you perlu tunjuk. Okay, so seterusnya bila dah dapat jawapan dia yang ni, okay, kita dapat jawapan ni. So macam mana kita nak bina stack? So cara saya buat, okay, saya bina macam ni lah, lebih mudah. Okay, caranya saya suka buat, saya suka buat macam ni lah. Saya buat saya punya draw stack. Ni semua input awak nantilah. Saya draw macam ni. Kan, kemudian saya buat saya punya input saya. Input kita ada kat sini lah. 9. Kemudian diikuti dengan 2. Kemudian 3. Kemudian ada apa lagi? 2. Saya tulis. Kemudian diikuti dengan darab. Kemudian diikuti dengan plus. Kemudian diikuti dengan 4. Kemudian diikuti dengan 2. Kemudian diikuti dengan bahagi. Kemudian diikuti dengan bahagi. Kan? Kemudian diikuti dengan plus. Kita cuba buat.
Okay, dan seterusnya, ni cara dah kita nak dapat markah penuh. So, 9 kan, kita simpan dalam stack ni kan. Simpan tu tak? Lepas tu 2, kita kena simpan dalam stack. Ni 9 tadi, 2 akan simpan lah kat sini. Okay, kemudian 3 tu tak? Kita kena simpan dalam stack. So, kita tunjuklah 3. Okay, kemudian 2. So, kita simpan dalam stack 2, 3 dan 2. Okay, kita buat macam tu. Kemudian kita jumpa darab. Bila jumpa darab, kita kena keluarkan 2 operand. Maksudnya kita kena pop up lah daripada stack, iaitu 2 operand. So, kita akan dapat di sini 9, 2. So, bila kita buat macam ni, sepatutnya kita akan buat iaitu 3 darabkan dengan 2. Dapatlah 6. So, 6 akan buat pula. Proses. Okay, 6 kat sini. Right? Seterusnya, kita jumpa plus. Bila jumpa plus, kita kena keluarkan 2 operand kat atasnya, pop up 2 operand kan, 6, iaitu kita akan keluar 2 campur 6, jadi 8 lah. Okay, kita dapat 8, right? Kemudian kita jumpa 4. Push. 9, 8, 4. Kemudian jumpa 2, kita kena push. 9, 8, 4, kita push 2. Kemudian jumpa bahagi, kena keluarkan 2 operand daripada 2. Kita akan dapat 9, 8, kemudian kita 2 iaitu 4. Kita akan buat 4 bahagikan dengan 2 lah kan. Maka kita akan dapat berapa jawapannya? Berapa jawapannya? 2. 2 kan. So kita dapat 2. Okay, the next one kita jumpa bahagi kan. Bahagi kita kena keluarkan pop up 2 operand kat dalam. Kita dapat 9. Kemudian 2, yang ni kita jangan terbalik 2 bahagikan dengan 8. So 8 bagi 2 dapat 4 kan. Kemudian seterusnya kita jumpa plus. Bila jumpa plus, kita kena keluar pop up 2 operator dalamnya. So 2 operand dalamnya iaitu 9 campur 4 jadi 13. So tunjuk step ni. So kalau you tunjuk step ni, maka dapatlah markah sepenuhnya lagi. So yang dia nak, yang nak ditunjukkan, dia punya show, dia punya content ni adalah yang bagaimana you nak evaluate. So yang ni yang you kena tunjuk. Sementara, tapi in order to achieve this one, maksudnya untuk dapat this one, maka kita kena make sure bahawa kita dapat dahulu ungkapan postfix ni. So kena cari ungkapan postfix. Okay, bila nak cari ungkapan postfix ni, maka tak perlu ditunjukkan bagaimana you nak cari ungkapan postfix. Sebab dia punya ultimate goal actually to evaluate. Evaluate, you kena make sure bahawa ianya berada dalam ungkapan postfix terlebih dahulu. So maksudnya macam mana you nak convert infix kepada postfix tu tak jadi kisahlah. So that's why saya suggest kepada student, cara yang paling pantas untuk dapat ungkapan postfix, infix atau prefix iaitu dengan cara kita membina tree. Ianya lebih pantas. Dengan syarat janganlah kita buat mistake macam mana tadi saya buat careless mistake sikit kan. Dari segi dia punya operator precedence tu, jangan kita buat kesalahan. So macam mana kita nak verify bila kita bina tree tersebut bahawa kita bina tree kita betul? Jawapannya bila you dah bina tree, traverse balik dengan menggunakan in order. Sepatutnya you dapat balik ungkapan infix seperti mana soalan tersebut. Kalau dapat benda tersebut, then you boleh verify bahawa tree yang awak bina tersebut betul. So bila dah betul, barulah kita traverse mengikut apa yang dia nak. Walaupun kita spend sedikit masa untuk do maksudnya kita buat semakan balik semula ni. So walaupun dia sedikit masa tetapi tak mengapalah daripada kita traverse. Dan bila kita bina pokok salah, of course lah kita traverse pun salah. So dengan itu saya mencadangkan bahawa you do some check first. Okay, bila you check bahawa apabila you traverse dengan menggunakan in order dan sepatutnya you dapat balik ungkapan infix seperti mana kehendak soalan tersebut, then barulah you pergi, maksudnya you boleh verify pokok yang you bina tersebut adalah betul. Then you traverse lah dengan menggunakan kalau postfix maksudnya post order lah. Okay, post order, lepas post order dapat jawapannya. Okay, so insyaAllah post order tu maksudnya kena tahulah cara penjelajahan tersebut. Kalau make sure bahawa awak tahulah macam mana saya dapat ni ungkapan ni kan. Dengan cara ni kena praktis. Kalau praktis ni you penuh macam ni, you boleh dapat jawapan dia. Okay, dia boleh dia. Dengan syarat lepas kita betul. Okay, that's it. Itu cara untuk jawab untuk soalan bahagian B ni lah.
Okay, done. Boleh tak? Ada soalan nak tanya ni? Macam mana kita nak jawab soalan ni? So yang dapat markah penuh, markah yang ni, jawapan ni akan ada portion of markah tapi tak besar. So kalau pada 4 ni, kalau ikut skema jawapan, dia allocate setengah markah je. Okay, iaitu 0.5. Sementara 3.5 lagi datang daripada step yang ni. 3.5 yang ni. Bermaksud portion paling banyak adalah kat evaluation. So dekat jawapan tu cuma 0.5 saja markah dia allocate. Okay, itu caranya kita nak jawab. Boleh? Boleh tak? So foto sampai tanya soalan tersebut. Okay, sebelum saya jawab soalan 3, so tadi ada seorang yang nak tanya soalan apa? Sebelum saya jawab soalan 3, soalan kat bawah dia. Tanya. Kan yang binary tree dengan stack ni kena lukis kan sir? Macam mana kalau nak lukis dekat Word? Tak ambil masa ke sir? No, nak lukis kat Word tu kan. So dia ni takut masa tak mengizinkan masa tak ni kan. Susah nak lukis kat Word tu. Ambil masa lah sir. Ambil masa lah. So why not? Saya rasa tak ambil masa kot. Sebab kalau Word tu, okay, ni kita ada Word. Kan, kalau nak buat stack tu, saya cadangkan kepada awak, you guna ni je. Lepas tu kalau nak bina tree tu kan. So kat draw tu, you rasa you tak mau guna Word, you nak lukis, lepas tu you nak snap Saya risau bila snap tu jadi macam-macam. Tu yang saya risau. So satunya kita boleh menggunakan, kalau nak draw ni kita guna ni lah bagi saya. Kalau nak buat tu kita home insert, kita insert table. Tu paling mudah lah. Ni kita insert table. Yang lagi satu nak bina tree tu lah. Bila nak bina tree tu, tu yang merisaukan lah. Nak bina tree kan nak buat circle tu kan. So yang tu mungkin lah. Kalau yang ni bagi saya nak bina stack yang ni mudah lah. Kita boleh buat macam ni. Kan? Kita bina, katakan berapa operator kita ada. So kita bina lah macam ni. Kan? Nanti kita tulis dah jawapan dekat sini. So yang ni saya rasa cepat, pantas nak draw stack ni. Okay? Kita bina kat sini, kita isi lah. Kan? Itu cepat lah bagi saya lah kalau nak buat tu. Tetapi bila kita nak buat yang tree tu. Okay, bila kita nak buat tree tu. Okay, bila nak buat tree kan kita nak tulis dia punya, nak draw ni, insert, lepas tu nak buat circle. Yang ni mungkin lah takes time sikit lah, circle. Kan? Lepas tu nak tulis ni, jadi banyak kerja kan. Okay. Okay. Kalau dalam final assessment, tetapi itulah bila you nak paste tu, you make sure bahawa gambar tu semua complete, lengkap. Janganlah you paste sebahagian, lepas tu you paste lagi sebahagian. Sebab ada yang buat macam tu. Dalam awak punya final, awak punya quiz, test awak tahun ni, ada orang yang buat macam tu. Dia tak habis, dia cuba cantum. Tapi bila cantum tu, dia dah lari. Tu menyebabkan jadi masalah. So, kalau awak terpaksa draw lah, contohnya kalau awak rasa dengan cara menulis itu, ianya lebih tepat. Make sure bahawa bila you snap gambar tersebut, gambarnya kualitinya, saya bukan nak kualiti yang very good, tetapi kualiti yang saya boleh baca. Sebab ada di antara awak bila gambar you masuk dalam tu, tulisan dah jadi kabur habis semua. Dia jadi tulisan kelabu pula, dia jadi kelabu. Memang susah untuk saya baca. So that's why saya cadangkan kepada awak, iaitu tu yang saya kata tulis dekat situ. Tetapi saya faham dalam final assessment ada benda yang you kena buat. Misalnya bila nak buat draw ni memang takes time lah. Lepas tu nak bubuh garisan dia lah kat sini. Lepas tu nak bubuh garisan dia, nak bubuh kat sini. Mungkinlah masanya awak rasa tak sempat kan. Okay, kalau tak sempat nak tulis ni, kita nak edit pula. Okay lah kot kalau awak rasakan ianya memakan masa dan awak tak sempat, then saya allow lah awak untuk dekat portion ni je lah. Yang lain-lainnya tulis dekat apa nama soalan yang saya bagilah. Sebab selalunya soalan yang saya beri nanti, okay, saya akan provide tempat jawapan macam dalam awak punya assessment awak punya test awak baru ni kan. So jawab
kat situ. You tulislah dengan menggunakan Microsoft Word tersebut. So untuk bahagian draw, saya allow lah awak untuk, kalau awak rasa you nak tulis dekat paper, jawab, lepas tu you snap. Make sure gambar tu kalau boleh pencahayaannya okey, agak jelas, okey. Kemudiannya you snap dan kemudian you paste dalam awak punya import lah picture nanti, bubuh dalam situ. Mungkin saya allow lah, saya izinkan. Kalau you merasakan bahawa nak draw ni takes time. Okay. Kalau you ada masa, misalnya kalau you jawab soalan ni, you kata ada masa lagi setengah jam, sebab saya akan beri, awak akan diberi masa selama 3 jam kan untuk jawab soalan tersebut, 3 jam. Okay, dia ada masa seteraan. Sepatutnya kalau 3 jam tu maksudnya masa untuk menjawab final assessment awak sepatutnya 2 jam setengah pun, tak salah saya. Kerana saya tengok awak punya final assessment last sem. Sebab last sem saya tak mengajar. Saya letak lah. Saya nak tengok contoh. Kat mana saya save ni? Ada password, saya lupa apa password ni. Saya nak tengok berapa jam dia bagi ni.
Ini soalan senepah PDL tak tengok berapa jam dia tadi. Oh, dulu dia bagi 24 jam. Okay, tetapi saya dimaklumkan yang terbaru ni bukan semester lepas dia bagi 24 jam untuk dia jawab, tapi semester ni saya ingat dia orang akan bagi 3 jam saja. Saya ada dengar cerita, tapi saya akan confirm balik dengan awak sebabnya saya rasa semester ni sebab saya ada dengar cerita yang mengatakan dia nak gantikan supaya dahulu maksudnya dalam masa 24 jam dia bagi ni untuk dia jawab sehari. So, saya rasa semester ni tak. Saya rasa diploma akan ikut macam mana diploma degree buat, iaitu 3 jam. Tapi tak apa, saya akan maklumkan kepada awak nanti. Kalau dulu 24 jam, 24 jam sudah boleh jawab masa kena submit within 24 hours. Bila ni saya dimaklumkan yang terbaru ni is within 3 hours, 3 jam. Tapi inilah bentuk soalannya, kalau awak tengok kan, bentuk soalannya lebih kurang lebih kurang macam soalan final exam lah, nampak soalan bentuk ni yang kita discuss tadi kan, sama je. Okay. Macam kita nak buat. Okay. Itu soalan 3. Soalan ni memang basic lah, saya kata memang akan keluar. Dan kemudian you akan ada soalan 1-3. Memang macam ni wajib lah satu. Dan kita akan discuss minggu ni lah dalam kelas. Okay. So nanti saya akan confirm berapa minit, tapi saya rasa 3 jam lah. Dia akan bagi 3 jam. Okay. Apa nanti saya akan confirm balik lah. Okay, itu. Boleh nak? So, apa dia kita? Apa soalan dah tanya tadi? Soalan tu kan tanya apa tu soalan tadi? Dah lupa. Okay Ada lagi? Ada lagi soalan nak tanya? Boleh ke tak boleh? Boleh, sir. So make sure bahawa soalan bentuk macam tu boleh dijawab lah. Pergi kalau tak jawab lah soalan tu. Okay, kemudian lagi satu iaitu soalan 3 Expression 3 saya dah tunjuk sebenarnya soalan dekat sini ni. Soalan yang saya nak bincang dengan awak ni sebenarnya soalan yang sama je lah. Ni bawah ni. Ni bila kita buat following expression 3. Sama macam saya terang tadi lah. Cari ungkapan A, cari ungkapan B. Kemudian draw lah, kemudian dapat 4 markah kan. Kalau nak draw ini, so mana satu ungkapan A, kita tahu lah yang ni satu ungkapan A, yang ni satu ungkapan B. Kan, ni dapat. So kita tahu yang ni satu ungkapan A. Kan, yang ni ungkapan B. So binalah pokok tu. So yang ni pula kita nak traverse, okay? Bila nak traverse ni, traverse lah simple lah kan. Kalau in order, kita menjelajah lah secara left not right. So kalau left not right, left, kita akan dapat left not right. So kita akan dapat lah 2, 4. Left not right. So kita dapat 7, 8. Kan? Left not right. Okay. Kemudian kita dapat 9 lah. Left not right. Left, right. 10, not 11. So 15. So ini kita akan dapat lah kalau kita traverse menggunakan in order traversal. Nampaklah jawapan ini. Kan? 24, 7, 8, 9, 10 sebelah 15. Okay, 24, 7, 8, 9, 10 sebelah 15. Oh, ni dah terbina ni. Ni pokok yang terbina ni adalah pokok apa ni kalau tak. Ni kan dapat isian menaik. So ni pokok yang dibina ni yang kita nak belajar minggu ni. Pohon yang dibina ni, inilah pohon yang dikatakan sebagai BST. Pokok yang dibina ni adalah BST sebenarnya. Boundary Search Tree.
So bila binary search tree, bila you menjelajah secara in order, you akan dapat satu isihan. Ataupun isihan menaik ataupun menurun. Itu kita dapat dalam in order ataupun increment ataupun decrement lah. You akan dapat isihan menaik ataupun menurun. Ini adalah kalau kita buat kalau kita bina pokok tersebut dalam bila kita draw tree ni dalam format BST, binary search tree. Okay, so kita apabila kita menjelajah secara in order, maka dia akan dapat isihan menaik ataupun isihan menurun. Okay, kita akan dapat sequence dan macam tu. So kita boleh verify sama ada BST kita tu bina betul ataupun salah. Dengan menjelajah secara in order, maka you akan dapat sama isihan. Ni pokok ni bila saya menjelajah in order, saya dapat bentuk ni. So saya tahulah bahawa bila dia nak bina pohon ni, sebenarnya dia bina pohon menggunakan konsep BST yang kita nak belajar. Besok saya akan terang macam mana kita nak draw kita punya BST. Sebab BST ni bila nak draw dia ada syarat dia. Okay, kalau you perhatikan kat sini you nampak dah pattern, nampak 9, kemudian 4, kemudian 11. So kita dapat 9, 4 kurang daripada 9, 11 lebih daripada 9. So kita secara basically kita tahulah bahawa node ni bila dia nak sort, kita kena make sure bahawa dia punya left subtree ni, left subtree mestilah lebih kecil daripada dia punya node. Dan right subtree ni, nombor ni mestilah lebih besar daripada dia punya node. Itu konsepnya. That's why sebelah duduk kat sini. So bila kita tengok pula 2 ni kecil daripada 4, that's why dia duduk sebelah kiri. 8 ni lebih besar daripada 4, that's why dia duduk sebelah kanan. Nombor 7 ni pula, 7 kecil daripada 8, that's why dia duduk sebelah kiri. So 10 ni, 10 kecil daripada sebelah, that's why dia duduk sebelah kiri. 15 lebih besar daripada sebelah, that's why dia duduk kanan. Kita boleh nampak lah macam mana dia susun benda node-node tersebut dalam format yang tertentu. So formatnya senang saja nak bina BST, bermaksud di sini nombor yang kita masuk tersebut, dia kena make sure kalau ianya besar, kita letak sebelah kanan. Kalau ianya kecil, kita letak di sebelah kiri. Tetapi dia bersyarat, nombor tersebut mestilah unik. Maksudnya tidak ada redundant lah. Tidak ada redundant. Kalau ada redundant, maka you kena tetapkan rule sama ada nak letak di sebelah kanan ataupun sebelah kiri lah. Yang tu kita boleh buat sendiri. Tapi lazimnya untuk kita BST ni dia adalah unik lah. Dia adalah unik. Nombor tersebut adalah unik. So kita akan buat lah. Contohnya kalau kita ada nombor 7, nombor yang kita nak masuk lah nombor 7, lepas tu diikuti dengan nombor 8, lepas tu katakan kita ada nombor 5, kemudian diikuti kita nak masuk katakan nombor 10. So nombor pertama 7, so 7 dia akan masuk lah sebagai node yang pertama. Kemudian 8, so cara kita bina 8 lebih besar, kita compare dengan 7, 8 lebih besar daripada 7, so 8 should be nombor sebelah sini. Itu cara kita nak buat. Kemudian kita ada 5, kita compare daripada node lah. Dia caranya kita nak masuk ni, kita kena compare bermula daripada node. Dia punya root dia. So 5 compare dengan 7, kecil. So 5 akan pergi ke sini. Okay. Seterusnya saya compare pula 10. 10 lebih besar daripada 7. So dia akan pergi ke sebelah kanan. So bila sebelah kanan dia compare pula 10 dengan 8. 10 dengan 8 dia lebih besar. So 10 akan duduk di sini. Ini dinamakan sebagai BST. So contohnya saya masuk sini nombor 1. So kalau masuk 1 dia compare 1 dengan 7 kecil, dia akan pergi ke kiri. 1 dengan 5 kecil, so dia akan pergi ke kiri. So 1 akan duduk kat sini. So kalau saya masuk sini katakan nombor 15. So dia masuk 15 dengan 7 besar dia pergi ke kanan. 15 dengan 8 besar dia pergi ke 10. 10 dengan 15 besar, 10 akan duduk di sebelah kanan. So katakan kalau saya masuk kat sini is number, katakan nombor 9. So kalau saya masuk 9 compare dengan 7 lebih besar dia pergi ke kanan. 9 compare dengan 8 lebih besar dia pergi ke sini 10. 10 dengan 9 kecil dia akan pergi sebelah kiri. So 10 akan duduk 9 akan duduk sebelah sini. Itu cara kita nak bina. Dia ada rule dia. So yang ni kita akan belajar saya rasa besok kot, esok hari Selasa kita ada tutorial sebab nak ajar ni kena dalam kelas lah. Dia awak seorang tahu, grup dia satu tak tahu, payah juga. So ni adalah salah satu
yang dinamakan sebagai BST. Dia agak special sikit BST ni, iaitu dia disusun soalan ni akan ada satu dalam awak punya final assessment. Bentuk soalannya macam ni, di mana dia akan tanya bahagian theoretical part. Ni disuruh bina, dia tak suruh so tak ada lah theoretical part ni, terus dia suruh bina. Dia punya kalau theoretical part ni lazim kadang-kadang dalam final exam dia bagi macam ni, dan kemudian dia suruh you draw dia punya BST dahulu. Lepas BST barulah dia suruh jawab coding, bahagian coding, program segment ni. Okay, nanti kita akan lihat benda ni pada hari Selasa. So saya rasa saya stop kat sini dan insyaAllah kita akan jumpa pada besok lah. So if you have any question, then kita masih ada masa lagi untuk you bertanya pada hari ini dan juga pada hari Khamis. So hari Khamis tu saya nak masuk sedikit, saya rasa hari hari besok tu mungkin saya tak boleh habiskan lagi syllabus lah. Okay, sebab ada theoretical part. Lepas theoretical part dia ada coding untuk bina BST. Coding tu saya rasa saya perlukan lebih kurang sejam lah untuk explain example tersebut. Okay, so mungkin kita akan sambung pada kelas pada hari Khamis. Mungkin kita ambil sejam. Kemudiannya kita ada sejam untuk kita buat discussion lah. So kita boleh habis dan kemudian kita akan habis minggu berikutnya adalah minggu study week. So cuma saya mengharapkan kepada awak, jikalau awak nak buat soalan pasca dan awak boleh buat lah. Dan kemudian kalau you ada sebarang persoalan, dan kemudian you boleh tanya saya lah personally. Okay, boleh tanya saya personally lah. Dan kemudian saya boleh bantulah setakat mana yang bantu sebelum final exam awak lah. Final assessment awak. Final assessment awak dijangka pada 8 hari bulan 2 kan. Kita dah tetapkan dia punya tarikh, iaitu pada 8 hari bulan 2. So you must get ready lah for your final assessment. And saya mengharapkan bahawa semua komponen assessment awak telah dilengkapkan lah. Yang mana patut awak lengkapkan. Okey, cuma test 1 awak insya-Allah bila saya habis nanti saya akan bagi maklum termasuk dengan awak punya carry mark awak lah untuk markah untuk assessment awak nanti saya akan maklumkan kemudian nanti bila saya dah siap saya akan maklumkan dalam WhatsApp. Okey, saya rasa saya tamatkan kat sini lah. Okey, saya stop kat sini. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya. Lapan Februari kan? Berapa? 2 Februari Cuba cek. 2 ke 8? 2, sir. Sekretari tu 2. Sana masa telah ditetapkan 2 ke 8 Tak saya cek balik. Dalam saya punya CSC 248 saya punya ataupun 8 kod paper saya ni saya cek dia sekali. So, ada kat sini. Apa nanti saya reconfirm kita dalam kelas besok ataupun hari Khamis saya reconfirm balik ataupun nanti saya tanya dengan Api. Saya dah cari tak jumpa pula. Okey. Saya cari masa tak jumpa. Nanti saya reconfirm balik Alright, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Okey. Okay, baik, sir. Okay, thank you.